don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Munir terhadap isu apa? KDM pantau reaksi awam isu enakmen syariah Kelantan. Saya baca detail sedikit. Kementerian Dalam Negeri KDM melaksanakan pemantauan berterusan terhadap reaksi awam berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 pertukan kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah Kelantan. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail berkata pemantauan itu antaranya bagi perkara yang berpotensi menyumbang kepada situasi ketidaktenteraman awam. Okey, mari kita dengar respon dari Iswadi Murni dan akhirnya nanti kita komen macam biasa. Ini juga berita-berita KDN menyatakan akan memantau reaksi awam isu enakmen syariah Kelantan. KDN melaksanakan pemantauan berterusan terhadap reaksi awam berkaitan keputusan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata pemantauan itu antara perkara yang berpotensi menyumbang kepada situasi ketidaktenteraman awam. Jika KDN dan polis mengesan reaksi berlebihan dan menerima aduan polis melalui pasukan khas 3R khusus bagi menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja, agama dan bangsa, akan segera siasat dan lengkapkan kertas siasatan dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari, tuan-tuan. So, menariknya, kenapa yang menarik? Saya nak cerita bahawa geng ni geng yang terpaling suci ni telah mengeluarkan satu video. Siapa dia? Mamat ni. Entah Didi and Friends ke siapa nama dia, saya pun tak tahu. Didi and Friends ni dia ada keluar satu video. Video tu basically memparody lah keputusan apa orang kata Mahkamah Persekutuan. Satu memparody tak apa, dia memparodikan. Seolah-olah dia kata orang Kelantan lepas ni since tak ada undang-undang tu dah boleh liwat, dah boleh berzina, dah boleh berjudi, dah boleh minum arak. Saya nak tanya, adakah orang penyokong-penyokong PAS ni menghina iman orang Kelantan? Adakah Muhyiddin Yassin, saya nak tanya, menghina iman orang Kelantan? Sampaikan macam tu, mudah betul iman orang Kelantan ni kan, tak ada undang-undang. Terus dia orang buat. Tipis iman orang Kelantan ni. Bukan orang Kelantan ni orang yang kira tinggi dia punya iman dia. Tak, bukan saya cakap. Ni geng-geng Didi and Friends dan juga Muhyiddin Yassin cakap. Dan yang menarik, tuan-tuan, dia kata, walaupun ia hanya sekadar parodi, saya dah delete. Oh, dia dah delete, tapi dia lupa. Ramai dah download punya video. Ramai dah download video dia tu. Jadi, hari Jumaat ini, satu laporan polis akan dibuat terhadap beliau kerana menghina mahkamah dan juga mempelekehkan keputusan yang ditentukan, yang telah diputuskan oleh mahkamah. Bukan mahkamah rendah, tuan-tuan. Mahkamah Persekutuan. Bukan satu benda yang kecil anak, kita kata. Bukan satu benda yang kecil anak. Jadi tunggu sajalah apa yang akan berlaku nanti kepada kamu. Walaupun dah delete, tetapi ingatlah bahawa benda itu tetap ada. Okey, habis cerita. Saya rangkumkan lagi berita. Agong Perkenan Tubuh RCI kaji pengendalian kes Batu Putih. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta-merta. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCI itu selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Azlina bersama Ketua Pengarah Zamri Misman telah menghadap dan menyembah maklum. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Sharif, Tun Muhammad Rauf Sharif sebagai pengurusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainul Ali sebagai timbalan pengurusi. 5 lagi pengamal undang-undang Datuk Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti UM. Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit ni, saya rasa. Ya ke Dr. Baljit? Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit. Okay, nanti saya cek. Dr. Johan Samsudin, pakar undang-undang perlembagaan, Dr. Faridah Jalil, pakar keuangan dan pengarah Laut Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dollah. Okey. Saya rasa pernah belajar dengan Dr. Baljit Singh Sidhu lah. Ya ke? Ya. Betul. Yes. Betul.
Ni lecturer saya dulu ni. Ya. Yeah. Saya rasa ya lah. Okay lah, tak apa. Kudos tu you lah doktor. Dipilih. Anyway, berkenaan dengan perkara tersebut, kenapa RCI ni penting tuan-tuan? Okay, tahun 2019, Mahathir telah menghentikan rundingan terhadap Batu Putih ni. Jadi itu mendatangkan kemurkaan Sultan Johor pada waktu itu. Pada tahun 2019, Mahathir pernah menghentikan Batu Putih, dan pada waktu itu beliau telah meletakkan kesalahan tersebut terhadap siapa tuan-tuan? Terhadap Sultan Johor. Okey, kalau kita tengok, saya baca terhadap kerajaan Johor pada waktu itu. Ini pada tahun 2000, berita ni is in 2018. Withdrawal of review on Batu Putih in 2018 improper, says AG. The decision by the government of former Prime Minister Dr. Mahathir to withdraw application file in connection with Batu Putih sovereignty issue was not in order and improper, says Attorney General Idris Harun. Ini tahun 2022 saya berita ni. In a statement, Idris Harun, this was based on January 11 cabinet session. The government is of the view that the decision to withdraw both the application to review the decision concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge and the request for an interpretation of the decisions was improper and not in order, he said. He also said that Attorney General Chamber is studying recommendations made by the Special Task Force on the matter, including as to whether there has been any misfeasance in public office. Nevertheless, the government respect the judgment of International Court of Justice in the case concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge dated 23rd May 2008, says Idrus. Dan kalau kita tengok pada berita ini, kehilangan Batu Putih pada 2022, menurut Mahathir itu adalah kesilapan yang mendakwa Malaysia menuntut semula Riau. Tuan Mahathir mendakwa kenyataan yang mendesak Malaysia menuntut semula Riau dan Singapura kerana kedua-dua wilayah itu adalah sebahagian dari telah Melayu telah dilaporkan di luar konteks. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri menjelaskan kenyataan beliau hanya merujuk kepada Batu Putih yang pemilikannya menjadi kebimbangan rakyat Malaysia. Menurutnya, kehilangan Pulau Putih itu bukanlah satu perkara besar dan ia merupakan kesilapan kerajaan Johor yang menafikan pemilikan pulau itu. Sementara penafian itu tidak dibuat, maka tidak ada pertikaian pada ketika ini. Malaysia selalu bersyukur dengan keputusan mahkamah yang menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Malaysia dan ia tidak dituntut semula oleh Indonesia. Dengan penubuhan RCI ini sebenarnya, baru kita akan nampak bagaimana siapa sebenarnya yang terkhilaf dan tersilap. Mahathir salahkan kerajaan negeri Johor. Sekarang ini Sultan Johor dah jadi Sultan, dah jadi Agong, maka RCI dilakukan. RCI ni tuan-tuan, Royal Commission of Inquiry ni dia tak boleh membuat keputusan. Arti kata dia tak boleh menjatuhkan hukum dan sebagainya. Tetapi dia boleh membuat inquiry. Dia ada hak untuk membuat inquiry, dia ada hak untuk nak menentukan nak membuat conclusion. Tetapi tindakan selanjutnya perlu dilakukan oleh pihak berwajib. Dan antara tindakan yang kita kena lakukan adalah untuk apa dia tuan-tuan? Pergi appeal balik kes ini di Mahkamah Antarabangsa. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail sedikit lagi. Jika keadaan polis mengesan reaksi berlebihan dan menerima aduan polis melalui pasukan khas 3R khusus bagi menangani isu berkaitan perhinaan terhadap institusi raja, agama dan bangsa, akan segera siasat dan lengkapkan kertas dalam masa 7 hari sebelum diserah kepada pejabat peguam negara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Bagi yang tak tahu sangat pasal Luna, jangan duk komen lah pasal isu ini. Nanti tersalah komen, tak pasal-pasal masuk ke dalam. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.